Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merujuk kenyataan Peguam Negara bertarikh 25 Jun yang menyebut di antara lain bahawa Yang di-Pertuan Agong hanya boleh bertindak dengan atas nasihat Kabinet dalam meminta Parlimen bersidang dengan merujuk sekali lagi artikel 39, 40 dan 43 dan pengalaman terdahulu. Saya terima bahawa artikel tersebut adalah konsisten dengan praktik normatif perlembagaan di mana prinsip perlembagaan menetapkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Saya ingin menambah bahawa ada prinsip yang lebih asasi yang menggarisbawahi artikel dan pengalaman terdahulu, iaitu perkembangan semasa di Malaysia, masalah legitimasi atau keabsahan atau kesahihan kewujudan kerajaan yang ada. Keabsahan kerajaan dalam satu sistem demokratik adalah dari keupayaan mendapat dukungan majoriti ahli parlimen. Sekiranya atau seandainya kerajaan tidak punya keabsahan, maka kita agak beruang masa, tinta dan upaya berbicara soal artikel lain dalam perlembagaan mengenai hal yang sedemikian tanpa mengekalkan atau memulihkan dan mengesahkan kerajaan yang wujud. Apa yang berlaku hari ini ialah percubaan menggunakan undang-undang secara teknikal oleh pakar-pakar yang disebutkan tadi untuk mengesahkan kerajaan yang tidak sah dan bertentangan dengan semangat sumpah jawatan kami ahli parlimen berdasarkan prinsip perlembagaan. Jadi, ini bukan soal teori. Soal keabsahan adalah soal yang asasi. Kerajaan PN tidak pernah mengesahkan kekuatan mereka sejak awal menurut kaedah yang ditetapkan dalam proses demokrasi berparlimen, iaitu menerima usul undi percaya atau tidak percaya. Jadi maknanya keadaan agak getir dan genting bagi pihak Perdana Menteri dan kerajaan. Dan untuk mereka terus memerintah termasuk mendapatkan pengesahan dekri Raja atau Agung, mestilah terlebih dahulu mengesahkan mereka perolehi dukungan majoriti ahli parlimen. Jika tidak ada pertanggungjawaban dan kerajaan boleh saja ditakluk, diperintah oleh penguasa yang rakus dan sistem tirani. Dan ini dapat menjelaskan kepada kita keengganan yang agak keterlaluan sehingga untuk mengadakan sidang parlimen. Agak aneh, satu kerajaan yang mencari pelbagai helah dan alasan teknikal sekecil-kecilnya hanya untuk menyatakan kami tidak bersedia mengadakan sidang parlimen. Perlembagaan menuntut bahawa setiap peristiharaan darurat dan ordinan darurat seperti mana yang diluluskan mesti dibahaskan kemudiannya dan memperolehi dukungan atau diundi di parlimen. Kegagalan ini mempersoal keupayaan kita menghormati prinsip pertanggungjawaban parlimen. Dan ini tentunya telah melonjak dan meletakkan kita dalam keadaan zon merah ke arah krisis perlembagaan.
Yang di-Pertuan Agong punya kebijaksanaan dan hikmah untuk mengaitkan sidang parlimen mengikut peraturan dengan menyatakan bahawa parlimen harus bersidang secepat mungkin, bermakna untuk menetapkan berakhirnya darurat dan upaya ahli parlimen membahas. Kerana keengganan ini bermakna keengganan berbahas, keengganan mengadakan sidang parlimen bermakna mereka ini kehilangan dukungan dan keabsahan. Negara sedang hadapi krisis bersejarah. Dan ini bukan masa untuk kita kehebahkan. Benar, isu politik dan kegairahan berpolitik adalah masa untuk kita bersatu, ada dasar yang jelas dan tindakan yang tegas. Malangnya, ini tidak disemangati. Kerana perlembagaan itu tidak hanya ditulis atau dilakar dalam keadaan yang biasa atau sederhana atau baik, tetapi juga tidak boleh dikesampingkan dan ditolak dalam keadaan krisis dan malapetaka. Malah pada hemat kami, dalam keadaan tekanan dan kesusahan, maka undang-undang lebih patut dipatuhi, termasuk semangat perlembagaan. Walaupun dianggap sedikit sukar. Sejarah menunjukkan bagaimana munculnya despot, penguasa rakus dan tiran yang mengambil kesempatan bila ada malapetaka, bila ada masalah-masalah. Inilah agenda jahat muslihat mereka untuk mengenepikan peraturan dan undang-undang dan mengenepikan semangat persamaan, keadilan dan pertanggungjawaban. Dalam menggunakan beberapa artikel perlembagaan, saya menuntut penjelasan Peguam Negara dan Perdana Menteri supaya lebih konsisten dan tuntas. Mengapa pilih beberapa aspek perlembagaan dan mengenepikan semangat perlembagaan keseluruhannya? Kenyataan Peguam Negara, kalau dilihat dari kenyataan Yang di-Pertuan Agong dan Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu pada 16 Julai, nampak seolah-olah menghina dan angkuh. Dan ini akan membungai satu krisis perlembagaan. Yang diminta hanyalah sidang parlimen diadakan. Dan apa yang disuarakan oleh Yang-di-Pertuan Agong tidak aneh. Ini suara majoriti ahli parlimen dan aspirasi majoriti besar rakyat Malaysia yang kesal dengan kegagalan kerajaan sekarang menangani masalah pandemik walaupun dengan kuasa darurat. Apa yang sukar sangat untuk parlimen bersidang dalam masa kilang, restoran dan perkembangan terbaru bila Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Sultan telah memberi kelulusan untuk Dewan-Dewan Undangan Negeri bersidang dalam keadaan biasa, tidak hybrid, tidak lain-lain, ya. Tetapi di sebaliknya ada upaya yang berlebihan, luar biasa oleh kerajaan, termasuk memperalatkan Jabatan Peguam Negara dan Speaker Parlimen untuk melengah, mempersulit, mengadakan beberapa kerenah hanya untuk menghalang, ya, sidang parlimen dipercepatkan dan dengan sendirinya tidak membolehkan parlimen membicara soal pandemik COVID-19 dan isu-isu lain. Saudara-saudari, Malaysia sekarang ini dianggap di antara yang paling lembab dalam menangani masalah pandemik.
COVID-19. Sama ada perolehan vaksin, ujian dan saringan, dan tindakan-tindakan PKP, sekatan. Dan dalam proses ini, ekonomi kita telah corot dan jutaan rakyat menderita dalam kemiskinan. Malah beberapa pakar ekonomi dalam unjuran mereka mengatakan kemungkinan kita terus dalam keadaan kemelesetan. Tentu kita tidak mau mengandaikan senario yang bobrok untuk negara, tapi marilah kita perbaikinya dengan mengembalikan mandat rakyat dan melalui parlimen menentukan bahawa kerajaan dipilih itu kerajaan yang mewakili sentimen dan aspirasi majoriti rakyat Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum.